Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahun baharu Hijrah 1445 pada hari ini. Untuk malam ini dah kita bermula tahun baru. Salam ukhuwah, salam sejahtera, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran yang sudi bersama kita untuk kuliah fiqh darah haid, nifas dan istihadah. Jadi mungkin nanti kita minta Ustazah cerita sikit kot biodata Ustazah, sebab ni kebanyakannya jemaah-jemaah tak berapa lagi kenal Ustazah untuk kuliah dengan Gema Nur Iman, insyaAllah. Yang berusaha Puan Rosniati Mansur bersama dengan tim Gema Nur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin, muslimat yang telah pun sudi bersama dengan Google Meet Gema Nur Iman pada malam ini. Walaupun kita tahu mungkin ramai yang ke surau, ke masjid berdekatan untuk sama-sama mengimarahkan malam yang penuh barakah, iaitu malam tahun baru Hijrah 1445, mungkin untuk mengaminkan doa-doa di masjid bersama dengan qaryah masing-masing. Jadi walau bagaimanapun kepada yang hadir pada malam ini, marilah sama-sama kita melaksanakan perubahan untuk lebih cemerlang, berhijrah dalam keadaan yang lebih cemerlang dan gemilang, serta kita sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyambut kedatangan tahun baru Hijrah 1445. Bagi memberkati kuliah kita, mari sama-sama kita baca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah Bisril Fatihah. Alhamdulillah مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kuliah kita mendapat keberkatan, dipayungi oleh para malaikat bersama kita di halaqah ilmu pada malam yang penuh barakah ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kuliah maghrib kepada Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran untuk menyampaikan syarah berkaitan dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah. Mungkin Ustazah bolehlah memperkenalkan diri sikit pada para jemaah Gema Nur Iman. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang belum mengenali. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pihak admin yang sudi menjemput saya untuk sama-sama berkongsi ilmu. Ya. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, maka di awal tahun Hijrah 1 Muharram kita mulalah bersama-sama. Jadi saya sebenarnya tak ada apa yang istimewa untuk diperkenalkan. Cuma saya ni nama dah tahu kan, Misnah Miran. Cuma saya ada tauliah mengajar yang dikeluarkan oleh Jabatan Majlis Agama Islam Johor untuk negeri Johor saja. Tetapi kalau untuk luar tu boleh, kena minta permit bukan permit lah tauliah mengajar. Tapi kalau untuk online, tak apa, boleh satu Malaysia. Itulah. Jadi kalau nak tengok umur saya ni pun dah tua dah. Ya, dah warga emas 62 tahun. Masih ada suami dan anak tu ada 5 ya. Jadi dari segi ilmu ni saya tak banyak mana. Cuma orang kata orang dulu-dulu belajar permulaan, belajar sekolah agama Johor. Lepas tu cari-cari ilmu sendirilah dekat guru-guru pondok, guru-guru talaki yang kat kampung-kampung macam tu lah. Jadi itu ajalah
sebanyak sedikit sahaja ya. Tak perlu berbanyak lah kan. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Jadi kalau kata ya sekarang ni kita nak mengelakkan fahaman yang salah macam contoh Wahabi ke apa, InsyaAllah negeri Johor memang dijagalah. Sebab tu kalau tak ada tauliah memang tak boleh mengajar. Terutama di masjid dan surau. Jadi insyaAllah dah ya. Dengan tauliah itu mudah-mudahan ya semua yang ada dalam ni percayalah, mempercayai bahawa insyaAllah saya berpahaman ahli sunnah wal jamaah, As-Satariyah, Al-Maturiyah dan juga bermazhab Syafi'i. Itu saja. Okey. Jadi untuk pengenalan malam ini mungkin mukadimah dahulu ya. Jadi apa yang perlu ya kita tahu tentang pekah darah ini. Ini fardu ain untuk perempuan muslimah dan fardu kifayah untuk lelaki. Ya, jadi kenapa lelaki juga ada dikaitkan fardu kifayah? Kerana kalau isteri atau anak dia tak tahu, dia kenalah mengajar. Ataupun kalau dia tak tahu mengajar, dia kena cari guru lah. Jadi macam salah satu ini yang admin daripada apa tadi? Gema Nur Imah cuba ya nak mencari pengajar. Jadi insya-Allah dalam head ini kalau untuk negeri Johor ya mengenai pengajaran darah itu hanya untuk permulaan. Bukan salah ya, tak salah, betul. Jadi kadang-kadang bila saya mengajar pekah darah ini banyak disoal. Hinggakan kepada ialah yang ini dia kata, saya belajar sekolah agama sampai khas kat Johor. Tapi tak jumpa yang macam ni. Dia kata. Jadi dia kata cuma belajar macam ni. Betul lah, tak salah. Pasal untuk pengetahuan, agama, pelajaran agama ini sama juga macam pelajaran akademik. Ini yang kadang-kadang orang tak faham. Jadi ya kalau katakan darjah 1 sekolah agama Johor sampai khas, itu kan baru macam sekolah rendah, darjah 1 sampai darjah 6. Lepas tu UPSR contohlah. Lepas tu kan dah lulus naik pula kepada tingkatan 1 sampai 3. PMR atau apalah sekarang kan. Dulu-dulu sijil rendah pelajaran. Lepas itu dah lulus naik lagi tingkatan 4, 5 baru SPM. Jadi begitu juga sebenarnya agama ini ya. Jadi asal macam itu. Lepas tu kalau kat Johor tak nak pergi mana-mana pondok ke, ada dia panggil sekolah ma'had sampai senawi 4 kan. Lepas tu sambung lagi diploma di Zazah dekat Marsah. Marsah tu kira universiti lah, ada diploma dan Zazah. Macam itulah yang. Jadi kalau belajar agama ya setakat sampai sekolah rendah lah kan. Lepas tu tak nak cari lagi, itu terlalu basic. Macam itulah, itu yang saya nak kena fahamkan. Takkan ya macam contoh lah, saya selalu bagi contoh ya, matematik tambahan pun diajar tingkatan 4 dan 5. Tak ada diajar tingkatan 1, 2, 3 kan. Itu pun aliran sains, aliran sastra yang mungkin ya tak boleh check up apa tu, tak boleh nak dapat apa catch up matematik tambahan, matematik biasa saja. Begitu juga dengan sains. Kalau sains tingkatan 1, 2 bila dah naik 4, 5 ada pecahan dia ya. Biologi, kimia, kajian macam itulah yang ya, jadi itu kena faham. Jadi kalau kata siapa-siapa ya yang hanya ada macam kalau terutama kat Johor lah, hanya belajar sekolah agama sampai 1 sampai darjah 6 itu basic. Tapi kita kena lagi mendalami macam tu. Bukan salah, tak salah, itu asas lah, betul lah tu. Tapi kadang-kadang tak boleh nak kecap semua. Jadi dalam pekah darah ini, kenapa wajib kita mendalami? Sebab untuk kenal. Ya, yang itu asas. Jadi kita kena dalami lagi. Sebab apa? Kalau kita tak kenal darah ini, ya, kita kuatiri kita salah.
dalam menilai. Sebab apa? Maaf cakap ya, saya nak bagi penerangan. Darah yang mengalir, yang keluar dari saluran faraj itu sama, katakan. Dia tak ada tulis dekat kita punya kontak tu, kita tengok dia tulis itu. Ataupun dia buat huruf darah tu, head kata dia. Lepas tu kadang kita tengok istiadah kata dia. Mana ada? Darah tu sama. Jadi nak tahu yang mana satu head, yang mana satu istiadah, kena ada ilmu. Ya, kalau kita tak belajar ini, kita khawatiri. Apa yang kita khawatiri? Kita ingat head, rupanya bukan. Ini bagi orang yang ambil mudah. Asal darah keluar dari faraj, dia kata semua head. ABC, dia kata ABC. Allah bagi cuti. Tak semua. Ataupun kalau orang yang rasa dia nak beramal, alim warak kan contoh, dia anggap ini istiadah. Dia beramal dalam keadaan dia head, kan? Sebab dia tak tahu yang mana satu istiadah, yang mana satu head. Hanya dapat membezakan dengan ilmu. Sebab tu Nabi kata, ya, amal ibadah itu kena ada ilmu. Ulama-ulama pun kata, tak ada ilmu, maka tak boleh nak buat amal ibadah. Termasuk kalau saya baca satu cerita, ya, ada satu cerita, ya, ini yang diceritakan oleh guru saya lah. Dia kata ada satu wali Allah. Kalau wali Allah ni fahamlah, dia boleh nampak. Dia pergi, ya, singgah di satu masjid, ya, untuk nak solat dalam musafir. Dia lihat setan itu, ya. Setan itu kalau kata Jawanya dikeloni tau. Ni kalau Jawa, kalau Melayu kata dipopoi. Dia apa, macam orang tidur dia popok kan. Macam katakan dulu ke masjid tu tak ada aircon ke, tak ada kipas angin, dia kipaskan. Dipopoi gitu biar lena jangan bangun. Jadi sebelah dia tu, dekat situ ada orang tengah solat. Jadi wali Allah ni tanya dekat setan itu, ya, kenapa engkau tak kacau orang yang beribadah? Kenapa engkau sibukkan orang yang tidur ni baik hati sangat? Kan setan ni mana dia baik. Jadi dia kata baik hati sangat, siap kipaskan, siap dikeloni biar dia sentiasa tidur. Pelik dia. Jadi setan tu cakap apa? Dia kata, aku takut orang ni bangun. Lah, kenapa pula orang bangun takut? Dia kata, aku takut orang ni bangun, dia akan menegur orang yang sedang beribadah ini kerana ibadah dia salah. Nampak? Dia dah confirm nampak memang tak sah. Pasal dalam solat kan ada syarat sah, syarat wajib. Maknanya dia tengok dah tak sah dah. Jadi dia kata, nak buat apa aku kacau orang yang beribadah? Confirm dia tak sah. Tak payah, dia kata. Tapi yang ini kata dia orang ni alim. Berilmu. Jadi itu yang dijaga, nampak tak? Kat situ menunjukkan, ya, betapa pentingnya ilmu itu. Ya, sebab dalam ilmu inilah baru kita akan dapat. Sebab itu dia dalam hukum ilmu ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada yang sunat-sunat macam itulah kan, ya. Jadi kita kena nak pergi berzikir, nak pergi yang sunat apa semua, tazkirah, ya. Maulud Nabi, Ma'al Hijrah, Isra' Mi'raj, tak ada masalah, boleh. Tetapi kena tengok mana yang lebih utama. Apa yang guru kata saya, kalau masa itu ada dua ilmu dalam satu masa, mana yang kita kena wajib datang? Maka kalau satu ilmu fardu ain kita tak tahu lagi, maka ada satu lagi ilmu fardu kifayah ataupun yang sunat-sunat. Kita pergi yang sunat, kita tinggal yang fardu ain, hukumnya haram dan berdosa. Kecuali kita dah tahu. Cakap okey, pelajaran fardu ain apa? Taharah. Oh, saya dah habis belajar, dah tahu semua. Jadi saya boleh pergi. Ya, jelas ya kat situ. Jadi kat sini kita pengenalan dahulu. Jadi dalam darah ini, ya, yang mengalir dari faraj wanita ada berapa jenis? Iaitu yang pertama head,
Yang kedua nifas. Ya, kalau yang ketiga itu sebenarnya banyak. Istiadah. Dalam istiadah ini ada banyak. Ada darah talak, ada darah fasad. Ya. Jadi yang mana satu? Contoh darah fasad ini dia panggil darah rosak. Kat mana? Tapi hukum dia semua istiadah. Ya, darah istiadah itu sendiri ada banyak lagi pecahan dia. Ya. Jadi contoh darah talak. Bukan talak talak tu aku ceraikan kau. Ni talak. Darah apa itu? Darah yang keluar sebelum bayi keluar. Ya. Dalam masalah bayi keluar itu pun ada juga ya, ada juga darah yang kita kata apa yang haid. Sebab mengikut mazhab Syafi'i ya, mengikut mazhab Syafi'i ada yang darah haid ya. Darah haid bagi wanita yang nak melahirkan. Ada darah haid. Dan juga ada darah talak. Jadi kena tahu yang wanita yang nak melahirkan bukan 100% darah talak. Ada masanya darah haid. Jadi sebab itu kena tahu kat mana darah haid itu, ikut kes. Jadi jangan kata darah keluar je wajib semayang. Pasal ini istiadah. Belum tahu dia istiadah. Ataupun dipanggil darah talak, belum tahu. Kemungkinan itu haid. Sebab mengikut mazhab Syafi'i, haid itu boleh berlaku kepada perempuan-perempuan yang mengandung. Kan? Jadi itu yang kita nak belajar. Jadi bila kita dah kenal, kalau kata dalam berpacaran lah, orang Johor kata bergendut. Orang negeri lain tak tahulah ni apa lelaki perempuan ni, cewek-cewek kan macam tu. Jadi kan selalu cakap tak kenal maka tak cinta. Ui, kau main lagi ya. Tapi bila dalam bab agama, betul lah tu. Tak kenal, tak tahu, tak cinta lah. Macam mana nak tahu? Jadi kita sekarang gunakan istilah yang itilat kan, yang dosa berpacaran berendut itu kita tarik kepada agama. Maka kita tarik pada agama, tak kenal maka tak cinta. Tak tahu maka menjadi keliru. Ya. Jadi macam tu. Itu sedikitlah mukadimah. Jadi dalam bab ini saya menggunakan buku Ibanah ya. Di pengarang dia kita kena tahu jugalah untuk adab ya dalam belajar, iaitu sebenarnya pengarang ini dalam bahasa Arab dahulu. Kalau dekat punduk-punduk dia kan kitab di Arab semua turah. Tapi alhamdulillah ya, dengan kepandaian ilmu yang Allah bagi kepada ustaz-ustaz kita, dia mahir dalam Arab ya, dalam menterjemahkannya, maka karya asal daripada As-Sahid Abdul Rahman bin Allah bin Abdul Qadir As-Sagaf. Ini maknanya ahli bait, keturunan Rasulullah. Alhamdulillah. Tetapi lepas itu ya diterjemahkan. Diterjemahkan oleh Ustaz Zulkifli Zakaria. Ini pun satu ustaz yang pakar tentang darah ya. Ustaz Zulkifli ini. Jadi dia banyak ada yang last dia ada menghasilkan buku yang tebal dia 1000 muka surat. Ya, itu sebab dia masukkan semua ya masalah-masalah anak murid dia tentang istiadah. Maka dia semua catatkan. Memang istiadah ini pun kadang-kadang boleh memeningkan ya. Sebab istiadah ini dia macam kes. Macam hakim kes. Dia tak boleh macam kita belajar solat, macam kita belajar puasa, ni syarat wajib, ni syarat sah. Tak. Dalam bab fiqh darah ini, dia macam kes itu cuma kita tahu hukum, tetapi bila datang kes kita kena kaji kes itu. Dia jadi macam hukum mahkamah lah. Sebab tu bila kita tahu kes itu, kita akan balikkan pada tujuh hukum. Selalu saya berpesan ya, anak-anak murid saya ni dengar, maka catat. Sebab saya itu hari bulan Ramadan sampai saya kena migraine.
kerana memang saya ada pun online ni hanya orang menyampaikan saya tentang darah lah. Jadi macam-macam tanya, Masya Allah kan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau yang belajar, walaupun dia tak boleh nak selesaikan masalah dia, bila saya tanya, dia boleh jawab. Saya tanya berapa hari, hukum adat macam mana, warna darah macam mana, keluar macam mana, dia bagi. Maknanya dia senang cakap, macam peguam bela atau peguam tanya dia boleh terangkan. Jadi bila dapat data itu, maka hakim kan boleh jatuhkan hukuman kat mana. Jadi saya selalu cakap yang kalau hakim itu hanya 2 je hukuman dia. Betul atau salah. Dia dapati tidak bersalah. Dia dapati bersalah. Pun peguam bela, peguam syara, kau tengok dalam Facebook ke, dalam atau berita, peguam tarik. Tak ada bawa yang pakai beg tarik. Bawa dokumen tu. Punya banyak. Nampak tak yang? 2 je hukum sayang. Oi. Bersalah atau tidak. Tetapi dalam hukum fiqh darah, 7 yang. 7 hukum. Mustadah. Subhanallah. Jadi kalau tak ada data yang lengkap, macam mana kita nak masukkan dalam hukum tu? Yang mana satu? Ya. Itu yang kadang bila hantar tak lengkap data, kita tanya balik sampai 3-4 hari. Kadang-kadang tak dapat selesaikan juga. Sebab kita akan hukumkan mengikut kes. Mengikut apa yang dia dapat. Mengikut apa yang dia terkena. Ya, bukan macam orang ambil take for granted. Ataupun cakap Melayu kata ambil mudah. Sebab ini kena. Sebab kadang-kadang yang jadi masalah fitnah ini datang juga daripada ustazah. Bukan saya kat sini ya. Permulaan cakap nak mengutuk ustaz ke ustazah, tidak. Apa yang guru saya kata, kalau tak tahu kita cakap tak tahu. Senang. Imam Syafi'i pun pernah ditanya orang, Imam Malik pun pernah ditanya orang, yang dia tak tahu dia cakap tak tahu. Takkan menjatuhkan maruah kita. Ya? Tapi jangan cakap benda yang kita tak tahu hukum. Ataupun tak tahu. Sebab ditanya masalah apa ni yang istiadah. Dia kata, ustazah, ini memang ada. Saya tak mau cakap kat mana. Saya tengok sendiri dekat dekat Facebook. Lepas tu ada lagi orang ulas. Dan juga ada juga mengikuti dekat satu tempat lah dekat masjid. Tapi telah ditanya oleh guru-guru pelajar pondok. Macam mana ustazah boleh cakap macam ni? Dia jawab, saya baca je. Dengan selamba dia kata saya baca, saya terang. Tak boleh yang. Dalam fiqh darah kena bertalaki. Sebab apa? Orang tanya dia, saya didatangi darah selama 17 hari. Macam mana? Jadi macam mana nak tahu mana satu haid, mana satu istiadah? Dia jawab senang je. Ambil 15 hari sebagai haid, bakinya istiadah. Subhanallah. Bukan begitu yang. Kalau macam itu tak payah belajar. Senang je. Sebab apa? Dia kata ambil 15 hari sebab maksimum haid 15 hari. Maksimum haid 15 hari, minimum 24 jam. Maka dia kata awak kena 17 hari, 15 hari itu haid lah. Hari ke-16 dan 17 itu istiadah. Maka bukan yang. Jadi apabila perempuan itu ditimpa mustadah, maknanya melebihi 15 hari, ataupun saya suka convert pada jam, 360 jam, dia dah lebih 360 jam maksimum. Dia lebih 360 jam 15 minit, 10 minit. Maka tidak boleh ambil 15 sebagai haid. Kita kena kembalikan kepada 7 hukum mustadah, salah satu daripadanya dengan kesnya. Sebab tu nanti kita belajar. Okey, itu satu. Jadi kat sini ya, darah yang keluar daripada kemaluan faras wanita ada yang besar 3. Ya. Haid, nifas, istiadah.
Dalam istiadah itu sendiri ada pecahannya lagi. Ya, jadi okey. Jadi itu yang pertama kita kena kenal. Jadi haid itu definisinya apa? Ya, jadi definisi haid itu adalah darah yang keluar dalam waktu tertentu, maknanya waktunya dah ditetapkan, maknanya lebih sebulan sekali, lebih kurang macam tu. Dalam waktu tertentu wajib melalui saluran faraj. Tak boleh dari yang lain. Dan dia mesti wanita. Wanita asli. Ya, dan umurnya mesti 9 tahun qamariyah above. Tu nanti ini pengenalan pertama aja ya. Jadi untuk hari ini kita nak kenal je dulu. Nanti insya-Allah ya untuk akan datang baru kita akan masuk secara detail. Ini saya ambil apa panggil ya? Latar belakang pengenalan saja. Ya macam tu. Jadi itu. Kalau kata orang lelaki dia tukar operate jadi perempuan, dia makan hormon contoh. Dia makan hormon, dia nak adakan apa? Yang kali datang bulan, contohlah. Maka adakah dia dikata haid? Tidak. Tidak, dia bukan haid. Sebab haid ini Allah dah tentukan hanya daripada keturunan Adam, Hawa. Maknanya perempuan. Ya, macam tu. Dan yang kedua, ada perempuan parasnya tersumbat. Ya, dia tak tahu, dia keluar, katalah contoh ya, sebab saya selalu cakap, kadang ada orang tanya, Ustazah ni bawa cerita ke tidak? Apabila dalam kitab mengatakan mesti ada. Cuma sikit atau banyak tak tahu. Mungkin dalam 1,001 orang, ya, tak tahu. Jadi, dalam hukum mengatakan, kalau perempuan itu saluran farajnya tersumbat, maka darahnya keluar melalui dubur. Ya, melalui pintu belakang. Walaupun sama setiap bulan, bentuknya pun sama, maka itu juga tetap tidak diiktiraf sebagai haid. Tu kena tahu. Ya? Tu. Jadi, kalau dah tahu, mungkin dia boleh buat operate macam sekarang lah. Yang tersumbat saluran faraj itu dibetulkan, maka darah keluar lagi depan, baru dikira haid. Itu ya, yang kedua. Nak tahu, ini yang pertama tadi, kalau lelaki tukar perempuan makan hormon, tetap tidak dikira haid. Yang kedua, kalaupun perempuan, tapi keluarnya tidak melalui saluran faraj, lalu daripada pintu belakang pun tidak dikira haid. Yang ketiga, kalau perempuan itu belum cukup 9 tahun qamariyah, bukan kita dalam hukum ya, bila kata je tahun-tahun semua ya, tahun Islam ya, qamari, iaitu bulan. Islam ini dia mengira hari bulan ya. Dia mengira mengikut bulan. Sebab itu yang kalau kita nak tahu biasanya 2 kali teropong. Bulan Zulhijjah kerana nak tengok bila satu Zulhijjah. Sebab nak menentukan 10 Zulhijjah itu raya korban. Okey. Yang kedua pada akhir Ramadan dan awal Ramadan. Akhir Sa'ban, bukan akhir Ramadan. Akhir Sa'ban untuk nak melihat bilakah satu Ramadan. Dan akhir Ramadan untuk nak melihatkan bila satu Syawal. Kan tengok anak bulan. Maka itulah dipanggil tahun qamari atau qamariyah. Jadi ada beza ya yang kenapa saya tekankan kat sini. Sebab nanti takut tak tally. Nanti takut tak sah. Jadi macam contoh orang yang ambil anak angkat kan. Dalam hukum dia kata bagi bayi-bayi yang berumur sebelum 2 tahun disusukan sebanyak 5 kali kan hingga kenyang, maka jadilah dia anak susuan. Jadi kat sini kena faham. Kalau ada seseorang ya yang ambil anak angkat.
Dia nak jadikan mahram, mungkin dia tak ada anak, dia cari adik dia untuk susukan. Kebetulan umur dia katakan tinggal 3 hari lagi 2 tahun. Tapi dia tak tengok, rupa itu 2 hari lagi 2 tahun Syamsiah. Syamsiah ni apa maknanya? Yang matahari. Jadi 2 tahun Samsi itu, ya, maknanya itu yang bulan Januari, Februari, Mac, April itu tahun Samsi. Maka ada beza ya, yang tahun Samsi itu ada beza. Setiap tahun ada berapa pengurangannya? 8 hari kan? 8 hari pengurangannya. Atau kalau balir pun sama. Kalau mengikut hukum pada perempuan-perempuan atau lelaki yang tidak bermimpi, bagi budak lelaki lah, perempuan yang tidak didatangi haid sehingga genap 15 tahun, maka otomatik dia baligh. Maka dikira bila yang? Kalau ya, yang penonton semua kira 15 tahun Samsiah, maka itu is too late, kata orang putih. Ya, kalau katalah dulu dia kata, alah aku belum balik, bolehlah semayang on off, kalau balik sekolah penat-penat tak payah semayang, tak dosa lagi. Maka dia keliru. Sebenarnya mengikut Islam 14 tahun 6 bulan Syamsi bersamaan 15 tahun Qamari. Maknanya kalau ikut bulan, orang selalu cakap bulan orang putih lah, ya, bulan Januari, Februari, bila kita umur lagi 6 bulan nak capai 15 tahun, maka itu kita dah balik. 14 tahun, 16. Sebab setiap 15 tahun bezanya 6 bulan. Jadi kalau katalah umur kita tu baru 30 tahun. Baru umur berapa? 30 tahun. Sebenarnya mengikut bulan Islam kita dah 31 tahun. Itu kena. Sebab apa yang? Sebab itu dia mengkaitkan kepada haid nanti, baligh, mengkaitkan juga pada susuan. Jadi kata contoh kalau bulan orang putih lah, saya cakap kurang 2 hari menjajah-jajah cepat-cepat kita pergi anak angkat tu kita susukan untuk nak dapatkan mahram. Kita pun assume dia dah anak susuan. Maka kita dekat rumah boleh dia dah aurat kan. Yalah dah jadi anak susuan, boleh bersentuhan. Sedangkan rupanya dia dah overdue, kata orang putih. Ya, kita susulah dia, menyusulah dia. Bukan 5 kali, 20 kali pun tetap tidak menjadi anak susuan. Tapi kalau kita tak alert, tak ambil perhatian tentang itu, kita pun kat rumah buka tudung, nanti anak salam, cium, peluk, kita pun buat solat. Apa jadi? Sebab tu tadi saya kata kena belajar dari segi hukum ini. Yang ini kena ambil berat. Jadi kena tengok. Sebab tu saya selalu pesan anak murid saya, apabila anak lahir, ke cucu lahir, tulis. Hari ni berapa hari bulan yang? 18 Hari ini kalau contoh 18 hari bulan 7, 2003. Bersamaan, besoklah kan 18. Bersamaan 1 Muharram. Jadi nanti Muharram jumpa Muharram setahun. Muharram jumpa Muharram 2 tahun. Sebab itu kalau orang tengok kan, macam dululah anak saya kecil-kecil. Mak, Umi, ya, kenapa ya tahun ni kita puasa bulan 5? Nanti akhir bulan 5. Nanti tahun depan kita puasa awal bulan 5. Tahun lagi 1 kita puasa dah bulan 4 pula. Kenapa ya? Dia kata kan. Dia suka bulan berapa? Saya kata. Along suka bulan berapa? Bulan 12. Saya kata dia sebab dulu ada bulan 12. Sebab cuti sekolah. Saya kata sebab beza. Sebab kita punya Islam dia ikut bulan. Jadi yang orang putih ikut matahari. Ini kena ambil berat dia yang sebab dia menyentuh kepada baligh, susuan dan apa lagi yang?
Dua itulah bala dan susuan. Sebab bagi perempuan-perempuan yang keluar darah walaupun sama macam haid, ya, macam haid, tetapi belum cukup umur 9 tahun Qamariyah, atau kalau bulan orang putih 8 tahun 8 bulan 8 hari. 8 tahun 8 bulan 8 hari. Itu kalau anak kita atau cucu kita keluar darah. Mana air kejap. Keluar darah, ya. Umur dia 8 tahun 8 bulan 8 hari. Maka itu dikira haid. Bulan orang putih senang cakap. Tapi kalau bulan Islam 9 tahun. Tapi nanti ada tolak campur dia. Nanti itu saya akan terangkan dia. Dia kalau sebelum 15 hari. Nanti saya akan terang yang itu. Nak bagi faham je dulu. Okey? Jadi kat situ kita kena tahu. Kalau anak kita katakan baru 8 tahun 5 bulan atau 6 bulan dia keluar darah. Maka itu bukan haid. Ya? Bukan haid. Jadi kena tahu. Jadi itu pengenalan tentang haid. Maaf ya yang saya sekejap. Kadang-kadang saya malam semput. Okey ya, jadi kena faham ya kat situ ya yang. Jadi itu pengenalan tentang darah haid. Okey, saya masuk sikit aja dulu nifas. Kita kenal dulu. Ya. Jadi nifas ini apa dia? Nifas itu dikira sehingga kosong rahim. Selagi rahim tidak kosong, bukan nifas. Ya. Jadi katakan contoh, termasuk orang yang kembar. Orang beranak kembar, twin, satu dah keluar. Maka dah keluar ada darah. Lepas tu dalam perut, dalam rahim dia ada satu budak lagi. Kadang kembar ni terus ke larung. Kadang kembar ni boleh pagi, petang. Kena tahu. Maka walaupun seorang telah keluar, kena mandi wiladah. Sebab darah yang keluar itu bukan nifas. Yang kenapa dia kena mandi wajib? Sebab dah keluar satu budak wiladah. Nanti yang ini saya akan terang lebih panjang lah. Jadi senang cakap macam ni. Kalau kembar, satu dah keluar, dalam rahim masih ada, maka darah yang keluar itu bukan nifas, tapi darah tolak. Jelas ya? Darah tolak. Maknanya darah istiadah, wajib solat. Maaf, malam ni saya petang tadi memang tak berapa nak ni. Ada sebut sikit. Okey. Jadi kena faham kat situ. Jadi selagi apa kata guru saya, dah nampak kepala budak yang, dah nampak kepala budak azan, maka kewajipan solat itu tetap tidak gugur. Pasal kepala budak nampak, baru nampak kepala budak nak belum keluar. Maka rahim itu belum kosong. Masuk waktu. Maka kewajipan solat itu tidak gugur. Wajib solat. Tetapi oleh kerana kan kita dah nak keluar budak, mana boleh nak sembahyang nak apa. Maka kita catat atau kita kena ingat, kita utang satu solat. Nanti dah elok kena qada. Macam tu. Sebab kena rahim itu, kalau katakan nurse tarik, tarik sampai kepala, kaki budak dah keluar. Mana dah kosonglah rahim, tinggal uri tu tak kira. Jadi sampai je kat ujung kaki, alhamdulillah kata nurse dah selamat. Azan. Dan masa tu ada darah keluar. Darah nifas ke keluar, maka otomatik kita dah gugur kewajipan solat. Kerana
darah nifas dah ada, rahim dah kosong. Tu kena tahu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau tak tahu ada setengah orang kan, masa dia buka dua kan, darah keluar. Ya. Dia dah tak solat dah. Bila tanya kenapa tak solat, ni darah dah ada. Tapi kadang-kadang ada orang dia tak solat. Tanya kenapa tak solat? Oh saya haid, kata dia. Macam mana pula yang dikatakan haid? Nanti kita akan belajar. Macam mana yang dikatakan talak? Nanti saya akan terangkan. Jadi dalam hal itu, kadang-kadang perempuan mengandung, kalau kita tanya dia, kenapa tak solat? Saya haid. Walaupun tadi dah nak beranak. Betul. Kalau kita tanya dia, bila datang ni, betul. Tapi kalau ada orang kadang kita tanya dia, kenapa tak solat? Ni darah keluar. Dia kata tak boleh solat. Bila kita tanya pula, bila keluarnya gini-gini, oh ini darah talak, awak kena solat. Solat dalam macam mana? Darah keluar. Kena belajar pula bab taharah. Iaitu solat dalam keadaan berwuduk. Cara orang daimul hadas. Jadi nanti walaupun dalam haid, nifas dan istiadah ini, ya, tidak ada menyangkut tentang daimul hadas, tidak ada menyangkut tentang berwuduk dalam taharah, tapi insya-Allah saya akan ajar. Sebab kalau kena istiadah memang wajib solat, tetapi lain kes. Dia kena berwuduk dalam keadaan orang yang daimul hadas. Apa orang yang daimul hadas ini? Orang yang sentiasa berhadas. Contoh darah keluar je istiadah. Contoh orang yang kencing, dah tua-tua kencing tak tus. Titik leaking, kata orang putih leaking. Sikit aja. Ada juga pernah terjadi orang kentut tak tus. Yang kentut. Dia boleh dia madang aja, dia terasa angin keluar. Ataupun orang yang buasir, yang sentiasa keluar darah. Ataupun keluar lendir, ada campur darah. Jangan cakap, oh saya ni kencing tak tus. Saya tak boleh tak payah sembahyang. Tak gugur ya. Tak gugur kewajipan. Yang gugur kewajipan solat hanya orang yang haid, orang yang nifas. Atau orang gila. Jadi orang yang sakit tidak gugur kewajipan solat. Ya yang? Jadi tapi dia bernajis. Macam mana nak solat? Nanti saya insya-Allah saya akan masukkan ya dalam keadaan berwuduk dan solat orang yang daimul hadas. Ya. Kalau setujulah. Kalau setuju boleh respon, cakap setuju. Kalau tidak saya hanya kepada setuju. Kalau kata ustazah tak perlu, saya dah tahu dah. Boleh komen lah kat situ, tak perlu. Jadi saya tak bawa lah. Sebab yang itu sebenarnya saya fikir kalau saya ajak istiadah, nanti dia akan jadi orang yang daimul hadas. Kalau dia tak ada ilmu tentang berwuduk cara orang daimul hadas, solat cara orang daimul hadas, dia tak boleh dia solat, dia kena solat. Orang istiadah kena solat. Tapi solat dia tak diterima. Ya. Jadi satu orang dah respon setuju, nanti saya akan terangkanlah. Ya. Jadi yang lain macam mana? Setuju. Ya. Jadi kalau semua setuju, saya akan masukkan. Itu sebagai macam satu tambahan ilmu. Sebab apa? Nanti ustazah, okey, alhamdulillah ya, banyak respon setuju, saya akan buat. Sebab nanti saya istiadah ustazah. Macam mana saya nak sembahyang? Kan? Macam mana saya nak berwuduk? Dia tak, orang daimul hadas, dia tak boleh wuduk macam orang biasa yang. Niat dia pun lain. Kalau dia kata saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, tak sah yang. Tak sah. Bukan. Kalau dia niat kan macam ni. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Tak sah yang. Macam mana dia nak kata saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala? Sedangkan dia sentiasa berhadas. Leaking. Kencing tak tus ke? Alhamdulillah ya. Jadi setuju nanti saya bawa lah. Saya masukkan dalam tambahan ilmu iaitu berwuduk dan solat orang yang daimul hadas. Ya, jadi daimul hadas ini salah satunya istiadah orang daimul hadas. Yang kedua kentut tak tus.
kencing tak tus. Macam-macam lah lagi. Ya. Ataupun orang yang dekat hospital macam ya, adik-adik kita kan kadang-kadang dia dah besar sangat, dia tak boleh nak gerak. Nak lagi-lagi nak operate, doktor akan cucuk. Nurse akan cucuk saluran kencing itu pakai airbag. Itu dari muhadas ya. Sementara. Itu dari muhadas sementara. Jadi dia kencing dia tu kan ada kocek tu. Macam mana dia nak sembahyang? Dia tak boleh cabut. Kan? Ataupun orang yang ada masalah kanser usus. Yang masa dia dalam operate kan, ditarik keluar. Tarik kat luar. Kan bag kat luar. Itu pun orang dari muhadas. Ya? Jadi ada cara tertentu. Kalau buat cara biasa, tak sah solatnya. Tak sah. Ya? Jadi ada jam saya, ada 5 minit lagi yang. Jadi jam saya lah. Sebab saya dipahamkan saya kena berhenti 9-10 minit untuk hari ini. Ya. Jadi pasal meraihkan 9 suku ada ceramah dan kata orang malam ini sempena Ma'al Hijrah. Ya, jadi macam itulah secara lebih kurang saya menerangkan. Maka saya akan ajar head dahulu masalah-masalahnya, pengenalannya, lepas tu nanti nifas, lepas tu nanti hukum 7, hukum istiadah. Jadi masa kat istiadah, sebelum nanti saya ajar istiadah, saya akan buat tambahan iaitu berwuduk cara orang dari muhadas, solat cara orang dari muhadas. Ya? Jadi ada masa lagi dalam 5 minit, mungkin saya tutup dulu sampai sini. Saya buka lah kalau ada satu je soalan untuk pertanyaan sebab tak boleh lebih ya sebab masa. Tapi insya-Allah nanti ya akan datang insya-Allah. Nanti kalau admin bagi tahu ke kita akan sambunglah. Jadi ada satu je soalan yang kalau nak tanya ya untuk katakan mukadimah ini dan lepas tu kita tutup dengan doa. Boleh, silakan kalau ada satu. Silakan. Seperti apa saya katakan, satu soalan dulu untuk permulaan ini. Silakan. Permulaan. Kalau tak ada, tak apa. Kita nak tutup dengan doa sebab macam itulah. Sebab kita tak nak nanti bersanggit ya dengan yang yang telah dipahamkan oleh admin. Ya. Jadi ada soalan ke? Nampaknya macam tak ada soalan lagi. Macam tak ada soalan dah. Pengenalan ustazah tu jelas. Kan? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan insya-Allah kita berdoa pada Allah ya. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada yang ingin belajar dan Allah juga memberikan saya ya lidah dan ilmu untuk menyampaikan. Mudah-mudahan semua ini atas kehendak Allah ya yang jadi macam tu. Sebab tu kadang-kadang dalam mana-mana majlis pun ilmu yang saya sampaikan tu kadang-kadang berbeza bergantung kepada kehendak Allah ya yang. Jadi kita tutup untuk hari ini dengan tasbih kifarah, surah wal as dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikan perjumpaan kami pada malam ini, ya Allah, perjumpaan yang Kau barakahi. Ya Allah, Engkau jadikanlah juga segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini, ya Allah, ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah, Engkau jadikanlah juga perpisahan sementara kami pada malam ini, ya Allah, perpisahan yang Kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Untuk semua yang ada lebih kurang 70 kat sini, saya mohon ampun, mohon maaf di atas apa-apa juga kekurangan saya, kesilapan saya, kesalahan saya, kerana saya hanya insan yang memang banyak salah silap. Yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Terima kasih Ustazah.